Hai kawan-kawan, nama saya Nur Aisyada binti Bakir. Saya berumur 11 tahun dan bersekolah di SK Malubang, Kuitang. Pada hari ini, saya ingin menceritakan kisah si Tanggang. Tersebut kisah sebuah cerita, kisah Tanggang si anak derhaka. Jasa ibu jangan dilupa, jadi ikhtibar kita semua. Si Tanggang dilahirkan di kalangan keluarga miskin yang tinggal di pinggir hutan. Ada yang kata daripada keluarga orang asli, si Talang dan si Deruma merupakan bapa dan ibu kepada si Tanggang. Mereka hidup sebagai keluarga nelayan di tepi pantai. Si Tanggang merupakan seorang kanak-kanak yang bercita-cita tinggi. Dia selalu berkhayal untuk menjadi kaya dan terkenal. Akan tetapi, keadaan hidupnya yang sangat serba kekurangan dan ketiadaan peluang menjadi penghalang kepada cita-citanya. Apabila masuk alam remaja, suatu hari si Tanggang terlihat sebuah kapal besar berlabuh di muara sungai yang berhampiran dengan rumahnya. Si Tanggang pergi mencoba nasib. Dia berjumpa dengan nahkoda kapal itu dan meminta untuk dijadikan anak kapalnya. Mulanya nahkoda kapal sangsi atas kebolehan si Tanggang. Akan tetapi beliau bersetuju setelah melihat kecekapan si Tanggang bersampan ketika menuju ke kapal beliau tadi. Walaupun si Talang dan si Deruma amat keberatan untuk melepaskan si Tanggang berlayar menuju kapal nahkoda itu, mereka terpaksa mengalah. Si Tanggang berjanji akan kembali ke kampung setelah menjadi kaya. Tetapi ada pula cerita yang menyebut dia telah ditangkap rombongan pendatang yang kemudian membawanya berlayar ke negeri lain. Apapun, anak muda ini sangat rajin, pintar, pandai menyesuaikan diri dengan keadaan. Si Tanggang melakukan apa saja kerja yang diperintahkan oleh nahkoda. Nahkoda amat suka dengannya kerana dia rajin bekerja. Lalu, si Tanggang pun diambil sebagai anak angkat. Apabila nahkoda menjadi uzur, maka si Tanggang dilantik menjadi nahkoda baru. Dia dipanggil nahkoda Tanggang. Si Tanggang memiliki kecekapan dalam berniaga. Dia menjadi kaya raya dan namanya menjadi sangat terkenal hingga sampai ke telinga Sultan. Lalu dijemput ke istana. Tidak lama selepas itu, si Tanggang berkahwin dengan beberapa orang istri. Dan istri nomor 3 adalah seorang putri raja. Pada suatu hari, si Tanggang telah keluar berlayar membawa ketiga-tiga istrinya berjalan. Kebetulan dan tanpa disedari dia telah singgah di kampung halaman tempat asal-usulnya. Dipendekkan cerita, ibu bapanya yang telah lama tidak ditemui mendapat tahu tentang kedatangan seorang saudagar yang memiliki ciri-ciri anak mereka yang hilang. Lalu pergi menyiasat. Setelah pasti itulah si Tanggang, mereka cuba mendapatinya dengan membawa makanan hutan kegemarannya semasa kecil dahulu. Sebenarnya, si Tanggang sedar bahawa orang yang datang itu adalah ibu bapa kandung yang telah membesarkannya dahulu. Tetapi beliau terasa malu hendak mengaku di hadapan orang ramai, terutama para istrinya yang cantik, rupawan lagi bangsawan. Apapun menurut ceritanya, istri ketiga yang merupakan seorang putri raja telah menyuruhnya menerima kedua orang tua yang datang itu. Katanya, apa salah mengaku ibu bapa kandung sendiri, tak kiralah seburuk manapun rupa mereka. Rupa-rupanya kata-kata ini telah membuat si Tanggang terasa lebih malu dan tersinggung.
Beliau mula mengeluarkan kata-kata kesat dan sumpah serana, menyuruh orang tua itu pergi dengan hati yang hancur. Lulu dihina, begitulah si ibu lalu menanda tangan ilahi seraya berdoa. Kalau betullah pemuda di hadapanku adalah si Tanggang yang pernah dikandungnya selama 9 bulan. Lebih maka buktikanlah dengan menukarkan segalanya menjadi batu. Tiba-tiba petir berdentung dan angin bertiup kencang. Kapal si Tanggang terumbang ambing akibat air yang bergelora. Ketika itulah si Tanggang merasa kesal. Dia sadar Tuhan telah memperkenankan doa ibunya. Dia akan menerima balasan kerana telah menderhaka. Akhirnya dia berteriak kepada ibunya supaya diampun. Akan tetapi penyesalannya sudah tidak berguna lagi. Kapalnya pecah akibat dipukul oleh ombak yang kuat. Apabila ribut reda, si Tanggang, istrinya, kapalnya, dan semua anak kapalnya telah bertukar menjadi batu. Ingatlah kawan-kawan, kita tidak boleh derhaka kepada ibu kerana syurga di telapak kaki ibu. Sekian dan terima kasih. Bye.